Halo, halo, halo. Minta maaf banyak-banyak Okey. Alamak, tersilap pula tekan link tadi. Okey, so apa khabar? Sihat ke? Sihatnya? Okey. Oh, cik. Smart lah. Saya bukan tiap-tiap hari smart ke? Takkan hari ni je smart? Kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar? Okey, ada orang tanya kan, kenapa tak pakai necktie? Saya mengikuti apa trend yang telah disetkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-10 lah. Kan Perdana Menteri ke-10 kan dia cakap semua orang pakai suit, pakai shirt tapi tak perlu pakai tie tak wajib kan. Okey, so betul tak? Cuba kamu tengok balik berita-berita yang berkaitan dengan kita punya PM kan. Perdana Menteri kita memang lately sejak dia start masuk office apa semua memang dia hari Jumaat dia santai-santai pakai pakaian kebangsaan, betul tak? Lepas tu kemudiannya kalau hari-hari biasa dia pakai shirt dengan dia pakai shirt dengan blazer saja tapi tak ada tie. Okay, so kita test dulu kita punya mic dulu. Alright, okay, so testing 1 2 3. Testing 1 2. Okay, so ladies and gentlemen, apa khabar hari ini? Semua sihat ya? Okey, pastikan anda telah memuat turun Pastikan anda telah memuat turun. Okey, bab 7 betul tak? Okey, so betul bab 7 yang kita tengok pasal penentangan masyarakat tempatan tu kan? Betul Okey, so saya sengaja pilih bab 7 untuk hari ni sebab ramai pelajar-pelajar yang dia cakap dengan saya kan, sir, saya ada isu, saya ada masalah dengan apa yang dipanggil sebagai bab 7. Okey, dia 2 bab lah. Bab 7, bab 8, dua-dua ni ada isu lah. Okey, tetapi kalau kita dalam masa yang singkat dalam notes bab 8, dalam notes bab 8, betul ke? Sebentar. Bab 7 pula, bab 8. Sorry. Okey, so bab 8. Sorry. Aduh, boleh pula tersilap tengok. Okey, so tersilap buka file tersilap. Okey, so bab 8, bab 7 pula. Okey, so bab 8 memang saya tak nafikan ramai orang yang ada isu, ada problem dan sebagainya. Okey, tetapi kalau kita tengok kan untuk malam ni kan, saya nak bagi tahu siap-siap Kalau sempat kita akan buat soalan, kalau tak sempat kamu buat tapi saya akan upload jawapan kemudian. Boleh? Boleh macam tu sebab bab 8 ni saya pasti kejap lagi mesti banyak soalan punya. Mesti banyak soalan sebab ramai yang tak berapa nak faham. Okey, jadi saya nak tanya kamu yang 20 hari bulan hari tu jawapan notes department dah upload dah kan? Yang 20 hari bulan punya latihan saya dah bagi dah pas dah jawapan, dah upload dah kan? So pastikan kamu check. Macam tu. Maksudnya kalau malam ni kita tak sempat bincang soalan, so saya akan upload jawapan. Tapi saya tak akan bagi terus malam ni. Kalau bagi malam ni semua orang nanti buat jawapan tu dia pergi check, dia tiru kan. Tak baik tau. Kalau ada butang rotan ni Zoom dia dah tekan rotan 2 kali. Okey, dapat Okey, so ladies and gentlemen, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu bagi saya minum air sekejap Alright, dah bertemu kembali. Jadi dekat dalam bab 8, okey, tips exam Sebelum kita teruskan, okey, ada yang tanya, sir, petang tadi saya telah memuat naik dekat IG tu, okey, di mana telah saya buat sedikit soalan, bukanlah soalan ramalan, kiranya macam perincian untuk topik perincian untuk topik di mana saya tengok dah ada kawan-kawan yang share dan sebagainya. Tak apa, tak kisah, boleh share, tak ada masalah, tak ada isu. Okey, dapat Okey, jadi itu memang saya telah buatkan, saya buat pagi tadi, bukan macam soalan bocor Cik Danish.
Okey, sebab setiap sekolah berkemungkinan besar akan gunakan soalan set yang berbeza. Nah, faham tak? Kalau soalan bocor pun, I don't think dia akan, saya pasti kalau sekolah pun dia tak akan keluarkan KPM, walaupun soalan untuk UASA dia akan di-upload kepada APPI, satu database yang dipanggil sebagai APPI untuk cikgu-cikgu kamu download. UASA tu apa benda? Ujian apa? Apa nama panjang dia? Ujian akhir sesi akademik. Jadi pada siapa yang tak tahu, kamu sekarang ni dah tak panggil exam akhir tahun dah, kita panggil apa? UASA, ujian akhir sesi akademik. Okey, jadi nak saya terangkan ke pasal UASA? Ada yang masih tak tahu, masih tak faham benda ni? Okey, ada lagi yang tak tahu. Okey, tak apa. Kalau macam tu, saya terangkan sekejap ya, 5 minutes ya. Okey, jadi kalau sebelum ni kita ada PT3 ataupun PT3, sekarang ni kamu pada bulan Januari nanti kita akan ada USA. Di mana UASA ni ujian akhir sesi akademik, dia exam juga. Senang dia turut. Dia masih exam, tetapi berita baik dia, kalau dekat dalam PT3 ataupun dekat dalam PT3, dia exam meliputi form 1, form 2, form 3. Betul atau tidak? Dia meliputi form 1, form 2, lepas tu form 3. Tetapi kalau kita tengok dekat dalam UASA ni, dia akan hanya keluar soalan yang untuk tingkatan yang kamu exam sahaja, yang kamu belajar sahaja. Faham ya? Itu berita baik dia. Okey, tak apalah kalau macam tu saya tunjukkan kat kamu sedikit. Okey, ini visual je. Jadi janganlah, tak perlulah nak minta-minta. Okey, so kenapa ni tak upload dekat dalam notes ini simple je. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, ini format baru Okey, jadi format baru saya bagi cepat punya Okey, di mana dekat dalam UASA sejarah KPM ni, nombor 1 dia ujian akhir sesi akademik ni, dia akan dijalankan untuk 20 subjek. Jadi sesiapa yang ambil subjek-subjek yang 20 ni, kamu akan diuji dekat dalam UASA. Faham ya? Dia 20 subjek ini sahaja. Alright, so siapa yang ambil Al-Lughatul Arabiyyah, ada yang ambil Maharat Al-Quran, ada yang mengambil bahasa Iban ke, kalau kita tengok ada yang ambil bahasa Semai ke. Maksudnya yang kalau tak ada dekat dalam list ni, tak ada exam. PJK tak ada. Okey, so kalau ada yang ambil reka bentuk dan teknologi, asas sains komputer, ada peperiksaan. Okey, clear ini KPM yang bagi. Jadi kalau kamu tengok, okey, ada yang tanya pasal seni kan. Okey, so ini KPM dah tulis dekat sini. Mata pelajaran adalah tertakluk kepada yang disediakan dekat sekolah. Pendidikan moral ada tak? Ada tak pendidikan moral? Ada. Pendidikan moral ada. Okey, PJPK tak ada. Okey, lepas tu kemudiannya, kabel saya ni dah ada isu, ada masalah lah. Okey, nanti kena beli baru lah ni. Dah sepanjang tahun pakai kan. Okey, kenapa? Apa beza? Okey, so kalau kamu tengok alright. Waduh, memang ada isu lah. Okey, so saya nak bagi tahu pendidikan Islam ada. Kalau moral ada, pendidikan Islam mestilah ada juga. Sebab dia sekali Okey, so ada yang tanya, muzik dan juga seni tari tertakluk kepada ketersediaan dekat sekolah. Okey, so seni muzik dan seni tari tertakluk kepada sekolah. Maksudnya kalau sekolah kamu nak buat exam, akan ada exam. Kalau sekolah kamu tak buat, dia tak buat. Faham lukisan ni? Bawah seni muzik, seni tari, lepas tu pendidikan seni dan juga sebagainya, yang lain-lain sekali. Okey, faham Okey, dan tempoh ujian ditetapkan oleh KPM. Jadi yang saya tahu setakat ini 2 jam. Untuk kertas sejarah 2 jam. Okey, clear. Paper kamu akan jalankan 2 jam. Satu soalan, satu Malaysia sama ke? Okey. Jadi itu yang saya nak bincangkan. Penyediaan soalan akan dibuat oleh KPM. Maksudnya Kementerian Pendidikan yang akan buat. Di mana Kementerian Pendidikan buat, dia akan upload kepada APPI. APPI ni kira macam database untuk cikgu. Cikgu sekolah kamu akan download. Faham Cikgu sekolah kamu akan download and dia akan print out dan juga kamu akan dapat paper tu lah. Okay, next. Seterusnya.
Jadi bila kamu dah tahu yang tu, okay, so kita nak tahu pula dia punya tarikh pelaksanaan dia, bila exam. Setiap sekolah tak sama tarikh exam dia. Di mana kalau kamu tengok tarikh-tarikh exam dia, okay, dia hanya tulis kat situ start daripada Januari 2023 sampailah ke, okay, dia start daripada Januari 2023 sampailah ke apa ni, bulan Februari tahun 2023. Faham ya? Jadi basically dia akan start pada bulan Januari, minggu kedua second week Januari 2023 sampai ke middle of February tahun 2023. Faham ya? Dia akan dilaksanakan dekat dalam tempoh lebih kurang 3 minggu lah. Jadi peperiksaan kamu ni semua boleh dapat jadi lama lama maksudnya bukanlah lama tu bergantung kepada sekolah kamu lah. Faham ya? Dia bergantung kepada sekolah kamu. So minggu ketiga Januari. Tak, dia macam ni. Dia ikut sekolah. Dia tak serentak. Dia ikut sekolah. Paper kamu cikgu yang tanda ke? Ya, cikgu kamu yang akan tanda. Faham ya? Paper kamu cikgu kamu yang akan menanda kertas-kertas kamu. So dapatnya. Lepas tu kemudiannya dia akan bagi markah, tetapi bagi markah sulit tu saya kurang pasti, tapi paper tertutup lah. Dia akan letakkan description, dia akan bagi band daripada TP1 sampai TP6. Ingat tak kita punya PBD? Kan dekat dalam PBD kan cikgu kamu ada bagi band kepada kamu, betul tak? Bila kamu buat modul dekat dalam kelas PBD kan cikgu ada bagi band, dia sama juga akan diberikan ikut band, di mana dia akan bagi daripada TP1 sampai TP6. Dia tak pakai grade, Cik Auda. Faham ya? Dia punya grading dia akan pakaikan TP. So sama macam PBD, dia tak ada banyak berbeza pun. So jangan risau ya. Lepas tu kemudiannya yang ni yang penting so boleh ambil sekejap sebab kita last sesi result exam tu guna untuk masuk MRCM apa semua? Yes, maybe. So jenis instrumen dia ujian bertulis, di mana 3 kategori juga, sama juga, di mana kita ada objektif bahagian A 20 soalan. Alright. Bahagian A objektif 20 soalan datang daripada 8 bab. Itu berita yang sangat baik. Jadi untuk UASA, dia kalau ikutkan formatnya, dia tak akan keluar soalan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi kalau kamu tingkatan 3, dia akan tanya tingkatan 3 sahaja. Itu berita baik dia. Pasti ke Syazuna? Ya, pasti. Dapat ya? So itulah dia. 20 soalan objektif. Lepas tu kemudiannya untuk 20 subjek yang tadilah yang ada exam. Lepas tu kita ada respons terhad. Soalan yang kita dah buat dah soalan struktur. So soalan struktur 10 markah satu soalan, ada 4 soalan. Faham ya? Ada 4 soalan. So kalau kita tengok, lepas tu kemudiannya subjektif respons terbuka, di mana subjektif respons terbuka yang bahagian C, esei. Di mana esei 2 pilihan, jawab 1. 2 pilihan, jawab 1. Ini untuk sejarah? Yes, of course lah. Kita kelas sejarah kan? Ini untuk sejarah. So, dia bukan 4 dah. Amanio, 4 tu PT3. PT3, 4 jawab 2. Betul tak? Yang ni yang terbaru. Ini KPM yang buat. Ini bukan saya buat. Ini KPM yang buat. Ini kementerian yang buat. Ini bukan saya yang buat. Ini memang dipresent oleh KPM. Saya just bagi tahulah dengan kamu. Masa menjawabnya, jadi tempoh dia, kalau kamu tengok, masa menjawab dia 2 jam. Dapatnya? So ada yang tanya, sir, bahagian B ni macam mana? Bahagian C, bahagian B ni struktur. Bahagian C ni esei. Yes. Ada yang tanya nak tengok dekat sini. Dan dekat rakan-rakan yang lain, kamu pergi ke YouTube, kamu boleh tengok juga. Saya baru terjumpa semalam dekat Didik TV. Didik TV. Dekat YouTube ada Didik TV. So Didik TV ada terangkan juga pasal ni.
Okey, dapat jadi dia OMG essay satu soalan dia. Kalau ikutkan satu soalan sahaja Okey, lepas tu kemudiannya tempoh ujian dia 2 jam. Dikotomas ni betul salah analitik ni kamu bagi pendapat kamu. Okey, so bahagian A, okey soalan objektif 2 setiap ujian 2 jam ke? No, untuk sejarah 2 jam. Okey, lepas tu kemudian bahagian B 40 markah, bahagian C 20 markah. So total 80. Saya dapat rasakan yang lagi 20% tu datang daripada sama ada kamu punya folio, kajian, kerja khusus ataupun kamu punya PBS atau PBD atau kerja lapangan. Form 1, Form 2 tu kalau ikutkan tak masuk. PBS ni pentaksiran berdasarkan sekolah. Okey, ni semua tajuk masuk ke? Ya. Okey, ada yang tanya bahagian A apa contoh soalan? Ini contoh soalan bahagian A. Okey, cikgu cakap PBD So 20% tu datang dari PBD lah. Okey, ada juga yang cakap kerja khusus kan? Itu kita kena tunggu tahun depan Fakihah. Tapi yang exam 80%. Fahamnya? 80% tu untuk exam. Lagi 20% itu akan cikgu kamu tentukan. Alright, ikut sekolah. Okey, soalan objektif sama je. Sama ada A, B, C, D ataupun 1, 2, 3, 4. Alah, macam biasa. Jangan risau. Di bahagian A, 20 questions. Clear ya? Okey, lepas tu kemudiannya katakanlah soalan bahagian B macam biasa. Ini bentuk dia. Okey, jadi ini bentuk dia di mana okey kalau kamu tengok 3 markah, kita ada 3 markah. Lepas tu kemudiannya dekat bawah kita ada 4 markah. Macam biasalah. Dan soalan struktur, soalan esei kita ada 2 pilihan, jawab 1, 20 markah. Sama je yang macam yang kita punya latihan dan juga exam sebelum ni dapat ya. Okey, KPM kenapa tak nak bagi tahu bab berapa yang masuk? Okey, ladies gentlemen, SPM pun KPM tak bagi tahu exam bab berapa masuk tahu. Okey, lagi senang ke lagi susah? Bagi saya lagi senang. UASA ni lagi senang. Okey, dapat So jangan risau, apa yang kamu kena ingat. Okey, so kamu nak apa? Kamu kena ingat yang dia macam biasa. Bahagian A objektif 20 soalan, bahagian B struktur 4 soalan darab 10 markah. Bahagian C, soalan esei yang macam kita selalu buat latihan tu, 20 markah satu soalan. Pecahan 3. Biasanya 6, 6, 8 lah. Faham Okey, so kerja kursus, kerja lapangan akan tambah kepada markah tu. UASA tu untuk semua tingkatan. Okey. UASA ni untuk pengetahuan kamu kalau sekolah rendah untuk tahap 2, tahun 4, 5, 6. Kalau untuk sekolah menengah tahap 1 sahaja, maksudnya tingkatan 1, 2, tingkatan 3. Boleh faham itu dah. Okey, so dah clear Alright, so semua orang kena tahulah benda ni. Jadi dia tak semua yang mana yang lain-lain dia akan ikut exam yang biasalah. Okey, clear Okey, tingkatan 3 tahap 1 je. Sekolah menengah tahap 1 lah kiranya. Okey, dapat Okey, jom kita tengok bab 8 MRSM nak tips untuk esei. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, bab 8 dia bab yang agak panjang Okey, di mana dekat dalam bab 8 apa yang saya cadangkan untuk belajar dia bukan panjang, dia agak banyaklah. Bahagian yang pertama tahap 1 form 1, form 2, form 3 tahap 1 untuk sekolah menengah Okey, so simple je. Ada yang tanya bab apa masuk? Okey, bab berapa akan ditanya. Betul atau tidak? Okey, saya bagi kamu satu tips yang sangat-sangat simple. Clear? Ready? Soalan struktur ada 4. Logik tak? So, soalan bahagian B, okey, ada 4 soalan. Di mana 4 soalan ni akan datang daripada 4 bab yang berbeza. Exam ni sejarah form 3 je ke masuk? Ya, form 3 sahaja. Okey, bab 4 bahagian B ada 4 soalan di mana dia akan keluar dari 4 bab yang berbeza. Faham? Semua orang boleh follow? 4 soalan struktur dia akan keluar daripada 4 bab yang berbeza. Setuju ke tak setuju? Lepas tu, bahagian C akan ada 2 soalan. Betul tak? 2 soalan esei. Di mana 2 soalan esei ni akan keluar daripada bab yang lain. Kamu faham tak?
Jadi untuk pilihan soalan ada 2 tetapi jawab 1. Faham tak? Yang 4 soalan struktur ni kena jawab semua. So, kamu tanya dengan saya, apa yang nak study? So, dia akan keluar untuk bahagian struktur dan esei berapa bab? Berapa bab yang akan keluar? 6 lah. Betul. Kita total belajar berapa bab? 8 bab. Okey, so tak rugi pun kalau kamu belajar semua. Faham tak? So kamu ada miss yang tak akan keluar 2 je, Pak. Okey, clear. Jadi untuk soalan objektif dia akan keluar 1 bab 2 soalan, maksimum 3 soalan. Clear? Okey, so jangan risau. Alright, so bab 8. Bab 8 yang bahagian pertama. Okey, so revisi kilat bab 8 apa benda nak kena baca? Okey, di mana dekat dalam revisi kilat bab 8 ni nombor 1. Okey, kita dah belajar dekat dalam bab 7 siapa yang lawan British. Siapa yang lawan British? Okey, so siapa yang lawan British dekat dalam bab 7? Rakyat tempatan. Betul atau tidak? Penduduk tempatan. Jadi dekat dalam dia lawan guna apa? Lawan guna apa? Orang biasa, pembesar tempatan lawan guna senjata. Tetapi yang ini pula bab 8 kita belajar lawan British niru tapi tak guna senjata. Itu je perbezaan dia. Bab 7 kita lawan guna senjata, guna perjanjian. Bab 8 raja dan juga pembesar dia gunakan taktik lain. Dia gunakan benda-benda yang lain lah. Okey, bahagian yang pertama. Okey, so saya nak bagi tahu dengan anda. 1, kamu kena ingat dan juga kamu kena fahamkan pasal reaksi pemerintah. Okey, so reaksi pemerintah di mana? Nombor 1, kamu kena tahu reaksi pemerintah dekat negeri mana? Negeri Melayu Utara. Lepas tu kemudiannya kamu kena tahu pula pasal reaksi Johor apabila dapat ke British. Faham tak? Okey, negeri Melayu Utara ingat tak? Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Saya ulang sekali lagi. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Yang ini diakibatkan oleh Perjanjian Bangkok. So, apa yang kamu nak kena baca? Kamu baca pasal kesan Perjanjian Bangkok. Itu je soalan exam yang dia akan tanya. So, bila kesan Perjanjian Bangkok, kiranya macam negeri Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, kamu fahamkan macam ni. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu telah diserahkan kepada British dengan kerelaan ke ataupun tanpa kerelaan tuan punya negeri? Dengan kerelaan ataupun tanpa kerelaan? Tanpa kerelaan. Jadi, kamu bayangkan yang 4 sultan tu puas hati ke tak puas hati? Suka ke tak suka? Of course lah tak suka. Faham tak? Jadi kamu ceritakan je lah. Perlis, Raja Perlis buat apa, dia tak puas hati. Lepas tu reaksi Sultan Kedah macam mana, Sultan Kelantan macam mana, Sultan Terengganu macam mana. Boleh follow tak? Itu je yang kamu baca. Okey, kalau ada buku teks page 201, 202, kamu untuk exam yang bahagian yang pertama ni, I would recommend you guys baca mana tahu? Kamu baca this part. Ni. Okey, reaksi ni. Yang mana yang yellow box ni? Yang ni, okey, untuk negeri Melayu Utara. Lepas tu this one. Baca yellow box untuk yang bahagian ni. Kalau soalan dia akan tanya yang tu. Page 201, 202. Okey, tak payah baca semua pun. Okey, dan masa yang sama saya nak tanya dengan kamu. Perjanjian Bangkok kita dah belajar ke belum belajar sebelum ni? Perjanjian Bangkok kita dah belajar. Yes, kita dah belajar. So, kamu tahu kan kesan Perjanjian Bangkok yang menyebabkan kawasan-kawasan Kelantan, kawasan Kedah jatuh ke tangan siapa? Jatuh ke tangan British. Okey, jatuh ke tangan Siam, ke tangan Siam. Lepas tu negeri dia jatuh ke tangan British. Betul? Boleh tak guna sebagai jawapan ni kenapa tak puas hati? Boleh. So, soalan dia akan keluar 2 cara. Nombor 1, soalan mungkin tanya, huraikan reaksi Sultan Kedah terhadap Perjanjian Bangkok. Itu bentuk pertama. Faham ya? Dia suruh ceritakan pasal Kedah, Sultan Kedah.
Nombor 2, mungkin juga keluar, huraikan kesan terhadap negeri, let me rephrase. Huraikan reaksi negeri-negeri Melayu Utara terhadap perjanjian Bangkok. Dapat ya? Huraikan maksudnya Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu tu empat tu apa kesan dia terhadap, apa dia punya reaksi terhadap perjanjian Bangkok. Clear Okay, next. Lepas tu kemudiannya Johor Alright, so Johor pula kamu kena tahu apa yang telah dibuat oleh Temenggung Daing Ibrahim. Okay, so kalau untuk Johor baca sedikit pasal tindakan Temenggung Daing Ibrahim. Okay, dapat Kamu tahu tak Temenggung Daing Ibrahim ni siapa? Siapa Temenggung Daing Ibrahim ni? Great grandfather of TMJ. Okay, ni negeri Melayu Utara ni apa? Okay, Kedah. Lepas tu Perlis, Kelantan. Okay, Terengganu. Last class pula habis warna hijau ni. Okay, clear dapat Yang ni negeri Melayu Utara. Yang mana yang duduk sempadan dengan Siam. Itu je. Okay, so dapat yang ni baca tindakan Temenggung Ibrahim. Dekat mana? Page 203. Bukan baca semua pun. Kamu baca this part. Nampak tak the blue color ni? Okay. Tadi kan dia akan tanya yellow. Baca pula this blue part. Okay. Clear Yang ni untuk Johor. So semua orang boleh follow? Itu untuk 8.1. Untuk soalan struktur, untuk soalan esei. Okay. Next. Seterusnya 8.2. Okay, so dekat dalam 8.2, apa yang baca untuk exam? Saya expect soalan ni, bab 8 ni untuk kita punya ujian bulan Januari, insyaAllah dia akan tanya ni. Bab 8 ni, insyaAllah dia akan bab yang popular. Okay, so satu, dia punya reaksi. Okay, so kita dah belajar sebelum ni. Kalau katakanlah ada, okay, contohnya kamu tak suka nasi itik, kamu suka nasi ayam. Okay, for example. Tiba-tiba your parents cakap, okay, kamu adik-beradik 3 dengan your parents 5. Okay, your dad cakap kan, surprise guys, malam ni we are going to eat out. Okay, so kamu adik-beradik 3, termasuk kamu punya parents 2, so 5. So, we are going to eat nasi itik. Daripada 5 orang, kamu seorang, Fatin seorang je tak suka nasi itik. Faham? Yang lagi 4 orang tu excited nak makan nasi itik. Sampailah dekat restoran. Bila dah sampai ke restoran, ayah kamu, mak kamu order sampai 5 plate nasi itik. Okay, so yang lagi 4 tu dengan pantasnya makan, apa yang kamu buat? Fatin, kamu tak suka. Apa yang kamu buat? Kamu tak makanlah. Betul? Sama juga reaksi. Dia tak puas hati, so apa yang terjadi? Tindakan dia. Faham tak? Dia sama je analogi dia. So, jadi apa tindakan? Bila kita dah belajar, dia tak puas hati, maka apa yang dimaksudkan tindakan Raja-Raja Melayu ni? Terhadap benda yang dah terjadi dekat atas. My handwriting boleh baca semua orang? Boleh Clear boleh nampak. Okay, next. Seterusnya. Jadi tindakan raja-raja ni macam mana nak pecahkan Melvin? Number 1. Jadi dia buat apa yang dipanggil sebagai A lah. Jadi raja-raja Melayu ni suarakan ketidakpuasan hati melalui durbar. Okey, baru malam semalam ada pelajar tanya saya, Sir, 2 orang saya rasa. Sir, durbar ni apa? Malam semalam 2 orang DM saya tanya. Okey, so hari ni saya jawabnya. Durbar ni dalam bahasa Parsi maksud dia meeting, persidangan, mesyuarat. Jadi raja-raja bermesyuarat dengan British. Itu dipanggil durbar. Faham tak? Jadi durbar tu dekat situlah sultan-sultan bagi tahu British, British, better tak puas hati. Kenapa Parsi? Okey. Biasalah kita ni kita ni dekat Malaysia banyak pengaruh Parsi. Kamu nak tahu apa pengaruh Parsi yang besar? Ingat tak kita belajar negeri ada sesetengah negeri yang ada Nobat?
Betul kan? Kita belajar nobat yang alat muzik tu. Okay, nobat comes from Parsi. Yes, Iran, Iraq. Okay. So durbar ni pun bahasa Parsi ya. Okay, next. So seterusnya durbar. And jangan lupa, ini mesyuarat, yes. Sultan Kedah yang pertama, form 2 kita dah belajar. Apa nama pertama dia? Maharaja Derbar Diraja. Sultan Kedah yang pertama, betul tak? Derbar, kan bunyi macam durbar juga. Okay, dapat ya? Next. Okay, so tahu sikit lah. Durbar dekat KL, durbar dekat Pekan, durbar dekat Kelang. Okay, so saya minta kamu baca sikit this part. Okay, kamu nampak tak dekat sini? Pada for those yang ada buku teks, durbar, buku teks ni pun tak bekerjasama lah. Sekejap ya. Okey, dekat dalam durbar dekat KL, kamu apa point yang kamu kena baca tau? Kamu nampak tak? Okey, Sultan Perak mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral. So, itu je yang kamu kena hafal. Faham tak? Dia kritik Residen Jeneral, kenapa powerful sangat. Lepas tu, nombor 2. Baginda mendesak bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan. So, kamu just ingatlah page 204. 204. Okay, 204. Okay, so jadi dia cakap mendesak bilangan pegawai Melayu. Senang je kamu ingat. Mendesak pegawai Melayu ditambah. Itu je. Okay, lepas tu kemudian nombor 3. Okay, lepas tu Jabatan Besar Negeri Sembilan. Okay, menuntut BM sebagai bahasa rasmi. Kamu faham tak apa yang mereka buat dalam durbar ni? Apa yang dia tak puas hati yang British buat, dia kritik and dia suruh tukar dekat situ. Itulah dia durbar. Dia luahkan macam some sort of parliament lah, betul. Faham? Jadi ambil main points tu. Okay, clear. Nama apa? Nama boleh buat ayat sendiri, boleh. Nama-nama ni kena hafal juga ke? Cik Wan Norazura, nama apa yang kamu maksudkan? Sultan mana yang bagi idea, sultan mana yang bagi idea. Okey, yang tu tak penting. Dia punya point tu yang penting. Tempat untuk suarakan tak puas hati. Okey, faham ya? Okey, next. Boleh follow Yang kedua, jadi ada juga yang menjalankan apa yang dipanggil sebagai cara diplomasi. Okey, diplomasi, kenapa pemusatan ni maksudnya bolot, semua dekat tangan dia. Pemusatan ni maksudnya semua dekat situ. Semua dapat dekat dia. Faham ya? Okey, next. Seterusnya, kejap ya. Kenapa durbar negeri-negeri Melayu bersekutu sahaja? Very good. Okey, so tarikh durbar tak payah hafal. Okey, very good question daripada Cik Hanani. Kenapa durbar negeri-negeri Melayu bersekutu sahaja? Okey, very good point. Apa nama panjang dia? Negeri Melayu bersekutu. Betul? Bila ada perkataan bersekutu, meaning they were under, come on, British. Negeri-negeri Melayu bersekutu, dia dipanggil bersekutu, mereka ni government yang sama under British. Yang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, not under British. Faham? Dia personal, lain-lain individu. Okey, diplomasi. Diplomasi ini contohnya macam kamu dengan kanak-kanak. Okey, jadi negeri-negeri Selat direct under British. Negeri Selat direct under British. Okey, so negeri-negeri Melayu bersekutu ada sultan tapi still under British walaupun indirectly. Okey, so diplomasi ini maksudnya cara lembut untuk berkomunikasi dalam negara dengan negara, kerajaan dengan kerajaan, diplomasi. Faham ya? Diplomasi ni cara baik. Kalau tak guna diplomasi, kita perang. Faham ya? Kalau tak ada diplomasi, kita panggil perang lah. Okay, so diplomasi, yang ni siapa yang buat? Kamu ingatlah, oh diplomasi ni Sultan yang buat, Sultan Johor iaitu Sultan Abu Bakar. Lepas tu yang buat ni Sultan Zainal Abidin iaitu dekat mana? Dekat Terengganu. Ni keluar esei atau struktur. Okay, so apa yang kamu kena ingat? Okay, simple je. Kalau untuk Johor, the blue one je. Kalau untuk Terengganu, the green one sahaja. Ini je, baca this part. Okay, dapat ya? Oh, by the way, kamu nak tahu satu benda yang menarik?
Anak dia Sultan Ibrahim. Betul tak? Sultan Ibrahim anak kepada Maharaja Abu Bakar ni, grandfather kepada TMJ. Grandfather kepada TMJ, wife dia, maksudnya TMJ punya grandmother British. Grandmother TMJ British. Maksudnya menantu dia British. Yes, wanita British. Okay, dapat sebab tu kamu tengok mereka kulit macam putih merah. Kan, sebab dia ada macam mix gitu. Yes, alright, dapat Okay, so menunjukkan mereka memang ada hubungan baik. Simple. Lepas tu, Sultan Zainal Abidin III, kamu nak ingat simple je. Cara dia, Sultan Abu Bakar, Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin ni, they were cousins. Mereka ni cousin. Sepupu. Sebab tu, kamu ingat tak kita pernah belajar, dia buat undang-undang tubuh Johor, maka Terengganu pun buat undang-undang tubuh Terengganu. Ingat tak yang kita pernah belajar tu? Kan dia copy paste je. Sebab apa dia copy paste? Kamu imagine bila Sultan Abu Bakar dah buat undang-undang tubuh untuk menghalang British masuk, jadi agaknya Sultan Zainal Abidin pun kalau ada telefon kan. Okey, Sultan Zainal Abidin telefon Sultan Abu Bakar. Hello Burn. Sap. Jadi Burn dia pun cakap Sap Din. Okey. Saya kawan-kawan saya kalau nama Bakar semua kami panggil Burn. Okey, dapat Okey, so jadi dia cakap boleh tak Burn nak pinjam apa undang-undang tubuh kerajaan Johor, nak pinjam untuk buat apa? Untuk buat negeri Terengganu. Boleh sebab they were cousins. Okey, dapat? Itu je. Sebab itu taktik dia sama. Ini untuk soalan struktur dan esei. Struktur dan esei. Dia akan tanya untuk ni. Okey, clear kamu tahulah soalan objektif kita tak boleh nak bincang sebab terlalu banyak Okey, so diplomasi. Lepas tu kemudiannya yang ketiga, okey, jadi negeri-negeri Melayu Utara. So negeri-negeri Melayu Utara enggan terima penasihat British. Jadi itulah tindakan dia. Ingat tak tadi Fatin? Okey, struktur dan esei masuk bab 8. Cik Nur Raina, dia akan masuk semua bab. Kita tak tahu bab yang mana. Okey, dapat Nur Raina? Okey, so itu tips study sejarah. Simplify macam ni, buat latihan ikut subtopik. Okey, next. Seterusnya. Okey, negeri-negeri Melayu Utara enggan terima penasihat British. Ingat tak Fatin yang tak suka makan nasi itik tadi? Ingat tak Fatin tak suka makan nasi itik? Jadi bila parents dia order juga nasi itik, apa dia buat dengan pinggan nasi itik tu? Dia tolak lah. Faham tak? Dia tolak ke tepi. So, mereka pun reject juga. Analogi dia. Jadi, okey, yang ni kamu kena tahu nama penasihat. Okey, so setiap satu. Kenapa Fatin tu tak cakap dia tak nak makan nasi itik? Sirap ais. Itu sekadar contoh sahaja sirap ais. Dah lah nama sirap ais. Sabar je sirap ais. Okay, so letak nama betul-betul boleh lah. Okay, so BRITS. British. Brits. Saya tulis Brits. Sorry. Okay, next. Okay, lepas tu kemudiannya keengganan. Okay, so kamu kena tahulah penasihat British dekat Perlis dia reject. Dekat Kedah reject. Kelantan reject. Terengganu pun reject. So baca yang mana? This part. Yang colourful punya boxes ni. Page 206, 207. Okey, dapat Kenapa saya letak NNMU? Memang NNMU lah ni. Negeri-negeri Melayu Utara. Okey, kenapa Johor tak ada? Okey, kamu kena ingat Johor pada waktu ni dia tak terima lagi penasihat. Kamu faham tak? Yang dah kena paksa mereka ni sahaja yang dah kiranya dah jatuh ke pengaruh British. Johor last sekali. Dekat dalam negara kita ni, Johor last sekali under pengaruh British. Faham So, enggan terima penasihat British. Sila baca page 206, 207 Okay, so page 206, 207 kotak-kotak yang ada. Clear Kalau nak jawab soalan, tulis NNMU ke negeri-negeri Melayu Utara? Negeri-negeri Melayu Utara. Okey, dapat
Okey, negeri-negeri sebab Johor hebat kan. Dia lebih advance lah pada waktu tu berbanding negeri lain. Faham ya, sebab dia tepi Singapura kan. Okey, Rauda tanya, so kalau satu isi satu huraian dapat markah kan? Kalau tak letak contoh, dapat markah Rauda. Okey, kalau nak jawab, tulis NNMU ke negeri-negeri Melayu Utara. Okey, very good. Amal Hakim tanya, okey, nak tulis singkatan ke nak tulis penuh? Kalau tulis essay ataupun jawapan yang panjang, bila kali pertama kamu mention, kamu tulislah penuh. Kamu tulislah negeri Melayu Utara. Jadi kali pertama kamu tulis, contohnya dalam esei, tetapi kamu letakkanlah kurungan dekat belakang tu, negeri Melayu Utara. Faham tak? Lepas tu next sentence, kalau kamu nak sebut balik, kamu guna NNMU. Faham tak? SDUB pun sama. Dapat tak? Jadi tak perlulah kamu nak tulis banyak kali, but the first time kamu tulis penuh, just to be safe. Clear Pasal benda ni dekat dalam SPM pun boleh buat macam tu. Okey, tak boleh guna nombor dalam esei sir. Tak boleh guna nombor, nombor. Okey, nombor. Apa maksud kamu nombor? Kalau soalan kebat boleh ke jawab dalam bentuk point? Tak boleh Patricia kalau soalan tu dalam bentuk macam ini. Katakanlah ni soalan kebat ya. Okey, Patricia tanya, ni contoh soalan kebat kan? Bagaimanakah kisah perjuangan boleh kalau soalan yang macam ini, jadi pastikan kamu semua dia tak ada point tu kan? Dia tak ada Roman nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Okey, Johor ni dikira tak pernah dijajah ke Zakwan? Kalau ikutkan dari segi teknikalnya, semua negeri dekat dalam Malaysia ni tak pernah kena jajah. Dekat Semenanjung ni, except Melaka, Pulau Pinang, Singapura. Faham tak? Clear. Okey ni. Bagaimanakah kisah perjuangan dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tempatan boleh terus diingati? Patricia tanya, boleh tak jawab dalam point form? Ladies, gentlemen, boleh ke tak boleh? Saya dah bagi tahu banyak kali. Tak boleh. Tak boleh Patricia sebab dia tak ada point nombor 1, nombor 2. Faham ya? Kalau macam ni, kamu kena buat dalam full sentences. Okay? Dapat ya, Patricia? Okay, next. Seterusnya. Boleh follow ke tak boleh ni? Okay. Is it true that for KBAT, apa dia? Exam keluar form 1, form 3. No, form 3 sahaja. Point and huraian 1 markah only. Okay, Violet. Point plus huraian 1 markah only. Dia macam ni. Kamu punya huraian tu, okay, so kalau kamu buat huraian, jadi sebab tu ada setengah cikgu dia tak bagi gunakan perkataan dan. Betul tak? Ada tak cikgu kamu yang tak bagi gunakan perkataan dan? Ada kan? Sebab cikgu kamu nak kamu differentiate between main point dengan huraian. Itu je reason dia. Tak salah. Tapi cikgu kamu nak train kamu. Okay, kena salin balik soalan. Tak perlu, Rosel. Okay, dapat Okay, so yang ni, yang kedua. Okay, lepas tu kemudiannya, boleh yang keempat, mereka gubal undang-undang tubuh. So, A, B, C, D lah. Kenapa pula tiba-tiba pula jadi nombor 4 pula D Okay, jadi mereka gubal undang-undang tubuh. So, apa benda undang-undang tubuh? Perlembagaan negeri. Negeri-negeri Melayu Utara dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu sama? Tak sama, Cik Zakwan. Negeri Melayu Bersekutu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Okey, kalau nak guna singkatan dalam esei macam kawan-kawan boleh ke Danish elakkan? Elakkan Danish. Okey, dapat elakkan. Okey, next. Okey, gubal undang-undang tubuh. Gubal undang-undang tubuh, ada berapa yang saya cakap, berapa orang yang tadi cousins tadi? Berapa orang yang cousin? 2 orang kan? Yang mana? Yang Johor dengan Terengganu. So these 2 people yang gubal undang-undang tubuh so that British tak boleh masuk campur. Johor did it first 1885 and then yang ni pula 1905 tak silap saya ataupun 1911 baru dia buat. Clear dapat Undang-undang tubuh ni apa? Perlembagaan. Undang-undang tubuh ni perlembagaan. Maksudnya law of the negeri. Jadi kamu tahu macam mana? 1911. Thank you, Raven. Okey, perlembagaan ni kamu kena ingat. Di mana kalau dalam perlembagaan, contoh dia nak elakkan British masuk, dia letak dekat situ.
pemerintah merupakan sultan. Sultan mestilah Melayu. Melayu beragama Islam, keturunan sultan. Faham tak? Jadi bila dalam perlembagaan ayat untuk jadi untuk jadi pemerintah tu spesifik, boleh tak British became the sultan? Tak boleh. Faham tak? Itu sebab mereka gubal ni. They can do that. Yes, Christina. And benda ni masih ada sampai sekarang. Okey, ada format ke untuk jawab soalan struktur yang 4 3 markah? Dia tak ada format, Cik Nur Amira. Dia senang saja. Kalau 3 markah, minimum kamu tulis 3 ayat. Kalau 4 markah, minimum 4 ayat. Tapi ayat yang lengkap. Clear ya? Okey, clear, cool. Next. So, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kemudiannya, tak banyak pun. Dia dua negeri je. Okey, next. Saya nak tanya kamu, sebelum ni kamu baca bab 8, saya rasa banyak yang tak faham, betul tak? Macam mana? Lepas saya terangkan, nampak clear tak picture dia? Clearer kan? So sebenarnya bukan untuk semua negeri pun, diplomasi 2 negeri. Durbar ni negeri Melayu Bersekutu. Lepas tu negeri Melayu Utara 4, ubah undang-undang tubuh 2. Okey, oh lupa, ada satu lagi, E. Jadi E number 5 Okey, di mana E pula? Raja modernkan negeri. Tadi siapa yang cakap tadi kiranya Johor tak pernah kena jajah sebab dia moden lah. Okey, di mana kalau kita lihat, okey, yang ni pasal apa? Johor, Kedah, Terengganu. Baca 3 negeri. Johor, lepas tu Kedah, and then Terengganu sahaja. Violet, can follow not Violet? Boleh? Niru, macam mana Niru? Okey, Niru? Okey, so baca yang pasal 3 ni sahaja. Okey, senang je. So, dah tahu dah. Reaksi saya kena fokus 2. Kalau tindakan raja ni ada berapa? 5. Perlembagaan. Perlembagaan ni undang-undang tertinggi sesebuah negara. Undang-undang tertinggi sesebuah negara. Okey. So, tengok Saya sempat lagi ke saya study sejarah? Boleh sempat, Danish. Banyak masa lagi. Jangan buang masa dah. Start esok pagi. Okay, next. Okay, next. Kalau kamu tengok, kenapa tak libatkan Negeri Selat? Very good point. Negeri Selat ada tak sultan atau pembesar? Tak ada. That's why Negeri Selat tak ada. Faham? Simple kan? Okay. Yang number 1 kita belajar dengan number 2 melibatkan sultan and raja. Betul? So, yang 8.3 pembesar pula. So 8.3 kita belajar pasal apa? Usaha pembesar. Maksudnya apa pula menteri-menteri buat untuk jaga kedaulatan negeri. Okay, so try buat esay. Esay malam ni tak sempat rasanya, Elisha. Boleh tak ulang balik maksud perlembagaan Damia? Boleh. Undang-undang tertinggi yang menjadi panduan pemerintahan. Undang-undang tertinggi yang jadi panduan untuk pemerintahan. Okey, boleh tak study tak ikut bab campur-campur? Boleh Nurdini. Cuma saya tak galakkan. Apa beza pembesar, pemerintah dengan raja? Okey, so pembesar maksud dia orang bawahan raja. Tetapi kalau pembesar dan sultan, boleh tak kita panggil pemerintah? Boleh. Pemerintah ni kiranya government lah. Okay, clear. Okay, next. So, seterusnya. Okay, negeri yang tak ada sultan adalah sasaran pertama British? Yes. Maaf tanya, peperiksaan akhir tahun ni masuk bab form 3 sejarah kan? Form 3 sahaja, Tiha. Okay, so mengekalkan kedaulatan, elakkan kena jajah. Antara semua bab mana yang paling susah? Kamu tanya dengan saya, kamu rasa saya ada cakap dengan kamu bab yang susah tak? Tak ada. Bagi saya semua bab senang. Bagi saya semua bab seronok. Okey, dapat Okey, kalau 8 markah, 4 markah, 4 isi, 4 huraian Okey, so nombor 1, usaha pembesar. Okey, sama juga macam ni. Okey, nombor 1, mereka buat apa? Mereka buat pembangunan sosioekonomi. Jadi bangunkan sosioekonomi. Ambillah 2 orang. Contohnya kita belajar Long Jaafar, lepas tu kita ada Ngah Ibrahim, ingat tak? Yang ni lah 2 orang ni. Long Jaafar dekat Perak, Ngah Ibrahim pun dekat negeri
Perak. Apa yang mereka buat? Clear Okey, dalam note semua dah ada. Dekat dalam ni simple je. Sikit-sikit je. Nampak? Long Jaafar satu kotak, Ngah Ibrahim satu kotak. Senang tak? Itu je. Okey, next. Ngah Ibrahim anak Long Jaafar. Yes. Okey, seterusnya. Ada pula yang buat bangunkan pertanian. Okey, so yang B B ada pula yang bangunkan pertanian. Kalau yang bangunkan pertanian ni mesti Kedah lah. Wan Mat Saman ataupun Wan Muhammad Saman dekat negeri Kedah. Samad pula, Saman. Alright. So saya nak tanya, ada lagi tak terusan Wan Mat Saman tu sampai ke hari ini? Orang Kedah? Orang Kedah ada lagi ke tak? Terusan Wan Mat Saman ni ada. Mana boleh jawab ada? Orang Kedah mana boleh jawab ada? Syahid ada. Tak adalah pula orang Kedah cakap ada ke tak ada? Ada. Mana ada orang cakap ada? Tu ayat. Yes. So, Long Jaafar dengan Ibrahim bangun pertanian Wan Mat Saman. So, banyak ke sikit? Sikit je. Kan? Dua orang, satu orang. Lepas tu dah lah nak kena baca. Sosioekonomi. Social plus economy. Social plus economy. Social ni apa? Pelajaran, hubungan terkaum. Okey, dapat Okey, lepas tu kemudiannya ada pula yang bangunkan bandar. So ada pula yang bangunkan bandar. Siapa yang bangunkan bandar? Johor. Kita ada Datuk Muhammad Saleh Perang. Okey, Datuk Saleh Perang. Kalau nama Perang ni biasanya orang Bugis lah. Okey, yang ni dekat Johor Okey, lepas tu kemudiannya yang D. Okey, kita ada pula pendidikan. Kalau pendidikan ni Abdullah Munshi, Jaafar Muhammad, okey, Syekhul Islam. Kalau buat kebat dengan isi kita guna nama penuh atau nama panggilan? Nama penuh boleh, nama panggilan pun boleh. Okey, dapat ya. Kalau keturunan dia mai tutup balik Sarawak nak kira macam apa? Please jawab. Aduh. Okey, next. Okey, ada pula yang jadi yang pendidikan ni kamu baca yang ni. Nampak tak 4 orang ni kan? 1, 2, 3, 4. Tak tulis bin tak apa Fatin. Kamu tulis nama depan dia pun dah cukup dah. Datuk Abdul Rahman ke, nama depan Lepas tu ada juga yang menjadi apa yang dipanggil sebagai ahli majlis mesyuarat ahli majlis mesyuarat persekutuan. Ada pula yang jadi ahli majlis mesyuarat. Okey, page berapa 214, 215, 214, 215 dan yang last kali F. Okey, ada pula yang kalau kita tengok dekat pemimpin di Sabah dan Sarawak. Okey, so ini semua dekat page 214, 215. Baca yang kotak-kotak tu sahaja. Alright, dapat jadi itulah dia. Okey, so kamu nampak kalau letak tahun tarikh dapat markah tak? Sebagai contoh dapat regimen. Regimen ni satu pasukan tentera lah. Dia biasanya regimen ni tak silap saya 600 orang. Yang C tu apa? C bangunkan bandar. Bangunkan bandar. Okey, dapat Okey, next. Seterusnya ahli mesyuarat. Dia join ahli mesyuarat persekutuan. Maksudnya dia pergi join British. Faham tak? Majlis mesyuarat persekutuan ni dia join British. Dia buat apa? Dia nasihatkan British apa boleh buat, apa tak boleh buat dan sebagainya. Anak watan tu orang tempatan. Okey, ni usaha untuk apa? So, kalahkan British. Bukan kalahkan British, usaha pembesar untuk kekalkan kedaulatan. Okey, sorry, dalam modernkan negeri. Dalam pemodenan negeri. Alright, dapat. Ini apa yang dia orang ni semua buat. Okay, clear. Apa beza pembesar dengan penasihat? Penasihat British, pembesar orang tempatan. Okay, dan ready
Okay, so bila dah ada reaksi sultan, tindakan pembesar, so kamu kena tahulah apa kesan dia kepada negeri, betul tak? Jadi bila ada pemodenan negeri, ada yang bagi duit, apa yang perbaiki negeri, so mesti ada kesan. So 8.4 keberkesanan. Last Okay, so kita tengok yang dekat 8.4 sikit lagi boleh 5 more minutes. Okay, di mana kalau kita tengok 8.4 kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan keberkesanan. Maksudnya keberkesanan ni senang cerita pemerintah tempatan Okey, keberkesanan peranan pemerintah tempatan peranan pemerintah menghadapi British. Okey, dapat keberkesanan. Maksudnya apa kesan dia? Right? So nombor 1, bila kita lawan maka negeri jadi apa? Makmurlah. So berlakulah kemakmuran negeri. Kalau untuk esei, kamu ambil 2 atau 3 poin cukup. Lepas tu ada pula yang lambatkan penguasaan British. Contohnya macam Johor. Sebab tu dia yang last kali kena dimasuki British. Betul tak? Lepas tu kemudiannya kita tengok pula pendidikan maju. Simple. Jadi pastikan kamu ambil main points ni. Lepas tu kemudiannya selain daripada tu penubuhan. Penubuhan regimen askar Melayu diraja. Ni siapa? Lieutenant Adnan. Yang ni yang Lieutenant Adnan tu. Bila dah dekat perang dunia, baru British buat tau. Sebab apa? British cakap, dia tak percaya nak bagi kita pegang senjata. Itu memang British punya reason. Nak screenshot boleh. Dan juga wujudnya pegawai tadbir Melayu. Nombor 5. Wujudnya pegawai-pegawai tadbir Melayu. Sebelum tu semua British. Dan yang terakhir, berjaya pertahankan institusi diraja. So saya nak tanya dengan kamu. Kalau katakanlah soalan isi 8 markah, perlu ke kamu nak kena tulis 6-6? Tak payah, ambil 4 sahaja. Ni, Regimen Askar Melayu Diraja. Tentera. RAMD under tentera darat ke? Yes, under tentera darat sekarang ini. Dapat So, ladies and gentlemen, itu yang saya cadangkanlah. So saya bagi nak screenshot dua-dua boleh. Alright, sebentar ya. Masuk tak dua-dua screen? Alright, masuk Alright, dah So, dapat 5 4 3 2 1. Ada yang tanya dengan saya. Yang last tu apa? Pertahan institusi diraja. Ada yang tanya dengan saya, sir, macam mana nak tulis esei kan? Di mana nak tulis esei, saya bagi satu simple tips start dengan apa yang dipanggil dengan isi ataupun dia punya fakta lah. Isi ataupun fakta dia. Lepas tu kamu letakkan huraian. Lepas tu kamu letakkan contoh kalau kamu ada idea. Kalau tak ada idea untuk letak contoh, kamu tambah satu lagi huraian. Bab 8 kemungkinan besar masuk. Jadi RMD ni satu Malaysia ada. Macam mana nak huraikan kepentingan kerjasama dan menjamin kemakmuran negara? Kepentingan kerjasama. Bolehlah. Kepentingan kerjasama sebab kita boleh get together kan. Kita boleh share pengetahuan, share usaha. Contoh kalau isi dan juga fakta. Saya ambil rukun negara. Boleh Rukun negara Malaysia, kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya soalan dia huraikan rukun negara. So, isi dia yang pertama, rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ini isi yang pertama. Faham ya? Lepas tu kemudiannya huraian dia. Kamu kena ceritakanlah. Orang yang percaya kepada agama, orang percaya kepada Tuhan.
Okey, kebiasaannya mempunyai agama. Okey, faham tak? Lepas tu kemudiannya kamu nak tambah huraian dia. Okey, boleh? Kamu tambah satu lagi huraian. Huraian yang kedua, orang yang beragama biasanya patuh undang-undang. Betul tak? Sebab dia takut dengan Tuhan. Setuju tak? Dan juga kemudiannya contoh, bagilah contoh agama apa? Ada agama Islam, ada agama Kristian, ada agama apa Buddha. Faham ya? Jadi siapa yang duk tanya tadi, inilah cara kalau kamu nak huraikan dalam peringkat dekat dalam esei. Jadi kamu buat macam ni lah. Buat ni ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Faham ya? Buat jadikan dia satu peringkat. Kalau boleh satu fakta, satu isi tu satu peringkat. Clear? So kalau macam ni boleh dapatlah 2 markah ataupun 3 markah. Okey, dapat. So sekali lagi sampai nak cincot kiri kanan 5 4 3 2 1. Okey, kepada kawan-kawan kita yang merayakan Christmas Merry Christmas, Happy Holidays, Happy New Year. Okey, dan juga kepada yang lain-lain, selamat bercuti, jaga diri baik-baik. Okey, so hopefully sesi terakhir kita malam ni mendatangkan manfaat kepada anda. Minta maaf lah, soalan banyak sangat yang mungkin saya tak sempat nak entertain. Saya minta maaf banyak-banyak. So, siapa nak cincot sekali lagi? 5, 4, 3, 2, 1 dah. Okey, tadi banyak kali dah cakap 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu tak ambil lagi Zulaikha, kamu buat apa? Sabar je lah tau, masak Maggi lah tu. So, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good night. Take care. Bye-bye. See you.